Ada dalam setengah riwayat disebutkan Mok. Ada dalam setengah riwayat disebutkan Datuk. Hak mana so? Dan adakah ini menyebabkan jadi berlaku ittirab dan tidak boleh nak pegang dengan hadis ni? Jawabnya tidak. Sebab boleh kita taufikkan ataupun jamakkan beberapa hadis itu boleh. Hafiz Ibn Hajar dalam Fathul Bari cuba menjamakkan. Dia kata yang jelas kepada saya daripada beberapa hadis, beberapa riwayat ini, melalui beberapa jalan riwayat, kata dia bahawa yang bertanya itu adalah lelaki. Anak perempuan dia ada sekali dengan dia. Anak perempuan tu dia tu tanya juga. Jadi hak dalam riwayat sebut kata anak perempuan tu, dia riwayat anak perempuan tu saja tanya. Ada riwayat yang kata lelaki tanya tu, ayah dia tanya. Yang ditanya al-mas'ul anhu tu, yang ditanya tentangnya, dia tanya untuk berkenaan dengan siapa? Hak tu datuk dia. Dia cuba jamak. Orang yang ditanya tentangnya ialah ayah lelaki yang bertanya itu, ataupun mak dia, kedua-dua sekali. Sebab apa yang kita kata begini, kata dia? Sebab ulama-ulama hadis ni, dia nak kata lagu-lagu mana, dia nak jamak ke, dia nak taufik ke, dia nak taujih ke, dia nak gapo ke, dia ada alasan cara dia tu. Dia tidak tengok surah hadis, dia tengok lain. Misalnya Hafiz Ibn Hajar di sini dia tengok kepada riwayat Abu Ya'la yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la bi isnadin qawi. Kata dia min tariq Sa'id bin Jubair daripada Ibnu Abbas, dari Fadl bin Abbas. Gini bunyi dia. Kata dia, saya naik gendong Nabi SAW. Ada seorang Arabi mari bersama dengan anak perempuannya yang cantik. Dia sebut Arabi itu pun ya'riduha li Rasulillah. Sebenarnya maksud Arabi itu orang hulu saat ni, maksud dia mari sekali dengan anak dia, sebenarnya dia nak tayar anak dia tu kepada Nabi. Dia, kita kata nak perendai, dia nak suar, nak suar kepada Nabi. Itu sebenarnya. Dia sebut ya'riduha li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam raja'a an yatazawwajah, dengan maksud supaya Nabi kalau boleh kak buat buat binilah anak dia. Tapi secara tidak langsung dia nak jadikan Nabi SAW itu sebagai menantu, kira-kira orang ini. Abbas tu tahu mana? Ada sebut, tak apa, kita baca dulu. Wa ja'altu altafitu ilaiha, aku duduk paling-paling pada perempuan itu. Nabi SAW pegang kepala aku, pusing, kata dia. Nabi SAW bertalbiyah sehingga dia melontar jamrah Aqabah. Fa'ala hadha faqawlu syabah. Kalau berdasarkan riwayat ini, maka kata-kata perempuan itu, gadis itu, ayah saya, boleh jadi maksud dia ialah datuk saya. Datuk dia, kerana ayah dia ada sekali dengan dia. Jadi al-mas'ul anhu tu datuk, sebab ayah dia ada sekali. Seolah-olahnya ayah dia suruh dia tanya Nabi. Suruh dia tanya Nabi SAW supaya Nabi dengar kalamnya, percakapan anak dia tu. Dan Nabi tengok raja'a an yatazawwajha, sekali lagi dia sebut, dengan harapan Nabi akan mengahwininya. Bila Nabi SAW nampak tidak tertarik hati, tak ada nampak gapa-gapa, ayah dia tu pula tanya Nabi SAW tentang ayahnya, yang ni datuk perempuan tu lah. Tidak ada halangan juga kalau dia tanya tentang mak dia, sebab mak dia pula gitu juga. Daripada riwayat-riwayat yang ada ni, apabila kita selidik, kata dia, kita dapat tahu nama orang itu ialah Husain bin Auf Al-Khathami. Husain bin Auf Al-Khathami. Di sini Fadl ni tahu mana? Ya, dia tak ada sebut. Fadl ni tahu mana yang dia ni orang lelaki sat ni, Arabi sat ni, sebenarnya nak suruh Nabi tu kenal ke anak dia.
Nak tanya masalah tu ya juga, tapi ada maksud lain. Bela-bela tu. Dia tahu mana? Adakah dia tanya perempuan itu? Mana nak boleh tanya, dan Nabi pusing dah kepala dia. Usah kau nak kecek, tengok pun tak beri dah. Lepas tu lagu mak. Jawabnya, tidak sini lah, tak ada sini. Kemudiannya Fadl ternikah dengan perempuan tu. Tu bini dia. Macam mana dia tak tahu? Ada lah cerita, asal cerita, asal silahnya gini. Dia tahulah kemudiannya, sebab jadi bini dia. Tapi di sini tak cerita lah. Di dalam riwayat yang lain kalau kita tengok belakang apa, ni orang perempuan ni kemudiannya jadi isteri Nabi SAW. Sebabnya kalau kita kata pada masa tu dia tahu dah orang tu perandai untuk Nabi, tak patut dia duk tengok tu. Orang nak pergi ke Nabi, apa dia tengoknya? Manalah dia tahu orang tu maksud tu, dia tidak royak. Pada ketika dia tengok tu, dia tahu ni yang orang tu perandai, dia nak suruh Nabi menikah tu, kemudianlah dia tahu ni. Jadi ni riwayat dia ni kemudian. Tu hak benar sahabat. Kalau tidak, tak benar sahabat. Kat sahabat-sahabat ni, kalau tahu Nabi SAW nak dia tu, dia tak akan kecek selalu, dia tak akan pandai selalu. Ni dia tak tahu pada masa tu. Tak apalah. Hak nak tadinya, hak berkenaan dengan haji tadi, Nabi SAW kata boleh. Nabi SAW kata boleh. Jadi ada orang kata, kalaulah menjadi syarat, kena buat haji untuk diri sendiri dulu, jadi syarat, barulah boleh buat kerja haji untuk orang lain. Bapa Nabi SAW tak tanya sini, kata dia. Nabi SAW tak tanya ni menunjukkan tidak syarat lah. Kalau dia tak buat kerja haji untuk diri dia sendiri lagi, tak kerja lagi, dia boleh dah untuk buat untuk orang lain. Tahu mana kata dia? Tahunya Nabi tak tanya. Kalau lah benda ni benda mesti tak sah nah. Kalau tidak buat kerja haji kita sendiri dulu, apa dia tak tanya? Benda tu mesti kena tanya. Kamu buat kerja haji dulu, dah kau untuk diri kamu? Dia tak tanya. Seperti mana dia tanya orang yang nak buat kerja haji bagi subrumah, dia tanya. Tetapi bagi orang yang mengatakan dak, memang syarat, kena buat kerja haji sendiri dulu, dia kata hak ni perbahasan lah, perbahasan ulama. Nabi nak tanya agama dia, dan moga dia buat dah sekali dengan Nabi. Sesat nak buat kerja haji, takkan dia tidak buat kerja haji? Bermakna dia tanya ni, dia buat kerja haji dah lah, akan datang dia boleh buat. Dan moga dia buat dah untuk diri dia sendiri. Nak tanya agama dia, dah pergi sekali dengan dia, dah buat kerja haji, selesai. Tanya agama dia. Jadi tidak tanya bukan berarti tidak wajib, tidak kena selesai hak diri sendiri tu. Sebab jelas dah nak tanya agama dia. Dia buat ikut tu pula. Masing-masing faham lah. Lepas tu riwayat daripada Abi Razin, qala Hafaz. Sebab Imam Abu Daud ambil daripada dua orang. Yang pertama Hafaz bin Umar, yang kedua Muslim bin Ibrahim. Daripada dua orang ni. Yang ni berdasarkan riwayat Muslim bin Ibrahim, tidak ada penjelasan tentang Abi Razin itu. Orang lagu mana daripada kalangan mana, tak ada sebut. Tapi berdasarkan riwayat Hafaz, dia ada sebut Abi Razin rajulun min Bani Amir. Jadi dia ni adalah seorang daripada puak-puak Bani Amir. Yang ni Amiri lah, dia ni Amiri orang panggil. Dia tanya, wahai Rasulullah, ayah saya seorang tua, tidak mampu buat kerja haji dan tidak mampu buat umrah, tidak mampu juga naik kenderaan. Lagu mana? Ni cerita bukan hak tadi, cerita lain. Yang ni dalam peristiwa yang sama tu, beberapa orang tanya. Moga ramah tu kan, ramah. Lepas tu mula-mula buat kerja haji ni, dalam Islam ni, Nabi nak tunjuk kepada orang ramai apa, pada masa tu lah masing-masing marah. Ni tanya goni, ni tanya goni. Ada kalanya tanya benda yang sama. Nabi SAW kata, buatlah haji untuk ayahmu dan buatlah umrah. Bagi orang yang mengatakan tidak syarat buat untuk sendiri dulu, dia kata Nabi tak tanya. Nabi tak tanya, mu buat dah kau?
Kalau mu tak buat lagi tak boleh, mu kena buat untuk dirimu sendiri tu. Dia tak kata gitu. Bila tak kata menunjukkan tak apa. Bagi orang yang mengatakan tak, kena diri sendiri dulu buat, lepas tu baru boleh buat untuk orang lain. Dia kata hadis ni Nabi SAW kata buat kerja haji, kira-kira dia tahu dah lah orang ni sudah buat. Tak tanya ke dia. Sebab tak adil lah juga. Sebab perempuan tadi nak tanya ke apa. Tapi bagi orang yang tak sah, dia kata tak boleh, tak kemah. Dia kena biar jelas sini. Dia kena biar jelas sini. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dan lain-lain, lafaz dia beza sikit. Sebab tak ada juga. Inna abi syaikhun kabir la yastati'ul hajj wala al-umrah. Semua tak ada. Wala al-dha'n. Qala hujji an abik wa'tamir. Beza tadi uhjuj. Ni dengan lafaz lain sikit. Lain sikit. Ini cerita lain kata dia. Orang yang mengatakan hak ni dengan hak tadi serupa, faqad ab'ada wa takallafa. Itu tak kena lah. Sebab benda yang seumpama ni boleh ditanya oleh beberapa orang. Kita tak boleh kata kalau mungkin pun seorang ada, boleh berlaku. Beberapa orang tanya benda yang sama. Lepas tu nak ganti ni, ganti. Lelaki boleh ganti perempuan. Perempuan boleh ganti ataupun buat bagi pihak lelaki. Boleh berlaku. Boleh berlaku. Sama serupa je. Tidak kata lelaki yang boleh buat untuk lelaki, atau lelaki untuk perempuan. Tak, perempuan pun boleh juga. Boleh juga. Itulah pendapat jumhur ulama. Seterusnya kita tengok hadis yang ketiga. Nabi SAW, ni riwayat Ibnu Abbas ni, dia kata Nabi SAW ada dengar satu orang kata labbaika an Syubrumah. Nabi tanya, siapa Syubrumah? Dia kata adik-beradik saya, au qaribul li, ataupun anak beranak saya, keluarga saya. Ini syak perawi. Sebab dalam bahasa Arab, dia adik-beradik sungguh pun akhun juga, sepupu gapo pun boleh juga, akhun juga. Begitulah. Kalau kita mengambil kira, misalnya kita kata dalam bahasa kita ni orang Kedah. Orang Kedah dia kata adik-beradik tu bukan adik-beradik dengan maksud adik-beradik seperti kita Kelantan ni, adik-beradik tu maksudnya waris. Boleh jadi, boleh berlaku lagu tu. Dengan sebab itu tidak ada percanggahan antara akhul li au qaribul li. Boleh jadi dia sebut akhul li dengan maksud qaribul li. Kalau dia kata qaribul li, betul lah, hak tu hak sebenarnya. Bukan adik-beradik semua sepok, adik-beradik sepok seibu kau apa dak. Tak mesti lagu tu. Nabi SAW pun tanya dia, mau buat adakah haji untuk diri kamu sendiri? Orang tu kata tak. Nabi SAW kata, buatlah haji untuk dirimu sendiri dulu, lepas tu buat untuk Syubrumah, baru boleh. Orang yang mengatakan syarat kena buat haji sendiri dulu baru boleh buat untuk orang lain, dia pegang dengan hak ni lah. Orang yang tak saya pegang dengan hak ni, hak tu yang jadi lagu lain pendapat dia, dia pegang dengan hak tadi sebab Nabi tak tanya. Dia tak kemas situ, Nabi tak tanya. Walaupun orang tu kata, dia kata dah Nabi tahu dah, nak tanya ke dia, tahu mana? Nabi tahu dah. Mana ada situ? Dia akan kata gitulah, tak jelas tu. Dan hadis ini bagi mereka hadis yang masih belum disepakati lagi, sebab dipertikaikan hadis ini. Bukan dari segi kesahihan dia tu, dari segi sanad dia tu tidak, tapi dari segi waqf dan raf dia, sama ada hadis ni marfu' ke ataupun mauquf. Sama ada hadis ini marfu' ke ataupun mauquf. Sebab ramai juga ulama yang mengatakan hadis ini mauquf. Ini kata-kata Ibnu Abbas, bukan kata-kata Nabi. Jadi tukar. Jadi pergi Nabi dengar satu orang duduk kata gini-gini, hak sebenarnya Ibnu Abbas dengar.